Oke, salam sejahtera semua. Hari ini kita mau sambung topik daripada minggu lalu, yaitu biodiversity. So, sebelum ini kita belajar tentang kepentingan biodiversity kan. Apa itu biodiversity, apa kepentingan dia kepada bumi ini. So, yang subtopik 1.2 kita akan belajar tentang pengelasan organisma. Oke, so kalau tengok gambar aja yang ini, so saya rasa sekolah rendah mungkin pernah sudah jumpa invertebrates and vertebrates. Maksudnya invertebrata dengan vertebrata. Kalau kamu perhatikan gambar, kamu boleh fikirlah apa perbezaan dia. Oke, lepas ini kita akan bincang apa perbezaan dia. So, apa maksud invertebrata, apa maksud vertebrata. Oke. So, pengelasan organisma vertebrata bermaksud haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ini penting ya, ingat dalam otak. Okay? Vertebrata bermaksud haiwan yang mempunyai tulang belakang. Asal dia ada tulang belakang, dia masuk dalam kumpulan vertebrata. Okay. Invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Dia datang daripada perkataan English lah, vertebrates and invertebrates. So, cuba kamu fikir kamu masuk dalam kumpulan apa? Vertebrata kah? Invertebrata. Okay. Next. Pengelasan organisma, haiwan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Okay. So, saya tanya kamu masuk dalam kumpulan mana? So, jangan kamu cakap, aku bukan haiwan, aku manusia. Okay? Kau hanya ada dua pilihan, sama ada kau masuk dalam kumpulan haiwan ataupun kau masuk dalam kumpulan tumbuh-tumbuhan. Okay? Kalau kau bukan tumbuh-tumbuhan, bermaksud kau haiwan. Okay? Kau haiwan yang boleh berfikir secara waras. Terimalah kenyataan itu. Okay? So, invertebrata terbahagi kepada dua kumpulan, yaitu kumpulan tanpa kaki dan berkaki. Kenapa saintis mau buat pengelasan organisma? Pengelasan bermaksud kita kasih masuk dia dalam kumpulan masing-masing supaya kita senang mau buat kajian. Macam kamulah dibahagi ke dalam kelas UM, UKM, UUM, USM, apa semua kan. Jadi dalam kajian tentang haiwan ini kita juga membuat pengelasan. Jadi haiwan dibagi kepada invertebrata dan vertebrata. So, invertebrata terbahagi kepada yang berkaki dan yang tiada kaki. So, ingat dalam coba fikir contoh-contoh yang kamu boleh fikir. Apa hewan yang tiada tulang belakang dan dia tiada kaki? Apa hewan yang tiada tulang belakang dan dia berkaki? Okay? Fikirlah, anda payah jawab. Saya tidak dengar juga kalau kamu jawab. So, invertebrata tanpa kaki terbagi kepada, ada kumpulan kecil lagi, kepada badan tanpa segmen. Nanti kita tengok apa itu tanpa segmen dan badan bersegmen. Dia tiada kaki, tiada tulang belakang, tiada tulang belakang, tiada kaki, tiada segmen. Ada lagi satu kumpulan yang tiada tulang belakang, tiada kaki, badan bersegmen. Kumpulan yang berkaki pula kita bahagi kepada dua juga. Kumpulan yang mempunyai 3 pasang kaki bermaksud dia ada 6 kaki lah. 3 pasang bermaksud 6. Coba fikir, apa haiwan yang tiada tulang belakang tapi dia ada 3 pasang kaki? Dan lebih dari 3 pasang kaki. Maksud dia tiada tulang belakang tapi dia ada lebih daripada 3 pasang kaki. So kita tengok kumpulan ini pula, vertebrata. Vertebrata ialah haiwan yang ada tulang belakang, dan yang ada tulang belakang ni kita bahagi kepada 5 kumpulan yang besar. Hafallah 5 kumpulan yang besar. Cara hafal yang senang ialah kamu hafal, nanti Miss beritahu. Kumpulan pertama ialah reptilia. Reptilia. Kumpulan kedua ialah ikan. Apa-apa jenis ikan lah. Masuk dalam kumpulan ikan. Ketiga, kumpulan mamalia. Mamalia. Kita ialah masuk dalam kumpulan ini ya, mamalia. Lepas ni kita akan belajar apa ciri-ciri. Apa yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam kumpulan mamalia. Kita satu kumpulan dengan anjing ya. Burung. Burung dan
amphibia. Okey. Jadi cara kamu menghafal apa 5 kumpulan yang terdapat dalam vertebrata ini ialah kamu tengok perkataan merah yang sudah Miss kasih merah ni, okey, yang kasih huruf besar dan warna merah ni, R I M B A. Jadi kita hafal rimba. Rimba bermaksud R ialah reptilia, I ialah ikan, M ialah mamalia, B ialah burung, A ialah amphibia. Okey, 5 kumpulan ini ialah kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang iaitu vertebrata. Okey, next kita tukar. Ini hafal. Kita hari ini kita akan bincang invertebrata dulu. Vertebrata kelas seterusnya. So invertebrata yang tanpa kaki tapi badan dia ada segmen, okey. Contoh dia ialah cacing pita, cacing tanah dan lintah. Segmen bermaksud ni, dia ada macam satu part yang kecil. Okey, bahagian-bahagian yang kecil. Pergi cari cacing tanah, tengok dia punya badan. Dia macam spring, dia ada bahagian-bahagian kecil dia lah. Okey, macam ni kan, cacing pita ni, dia ada sebahagian. Itu bersegmen. Okay. So, satu lagi kumpulan apa? Badan tanpa segmen. So, contoh invertebrata yang tiada kaki tapi badan dia ada tiada segmen. Okay. Contohnya span. Ini hidup dalam laut lah. Okay. Span hidup dalam laut. SpongeBob kan. Okay. Buran, karang laut, planaria, siput. Ini kita kalau kita tengok kita akan ingat dia ialah tumbuh-tumbuhan kan? Okay. Tapi sebenarnya dia masuk dalam kumpulan haiwan invertebrata dan badan dia tiada segmen. Nah, planaria ini hidup dalam air. Okay. Siput pun haiwan. Okay. Dia tiada tulang belakang dan badan dia tiada segmen lah. Okay, next. Apa? Next ialah invertebrata yang ada kaki. Tiada tulang belakang tapi ada kaki. Okay. So, haiwan yang mempunyai 3 pasang kaki. 3 pasang bermaksud ada 6 kaki. Okay, semut contohnya. Okay, semut tiada tulang belakang kan? Okay, kupu-kupu. Okay, dan lipas. Lipas ada 3 pasang kaki. Okay, itu 6 lah. Kupu-kupu pun ada 6 kaki. Okay, next ialah yang tidak ada tulang belakang tapi ada lebih daripada 3 pasang kaki. Contohnya laba-laba. Laba-laba ada 4 pasang kaki, iaitu 8 kaki dia. Okay. Belangkas hidup dalam laut. Okay. Udang pun dia tiada tulang kan? Pernahkah kamu makan udang ada tulang dalam dia? Tiada, ada tahi saja. Tapi dia dilindungi oleh kulit di luar dia lah. Okay. Jadi udang ialah kumpulan haiwan yang berkaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okay. Lipan ada sangat banyak kaki. Okay. Lipan ni kalau dia mau keluar rumah lama dia mau pakai kasut sebab dia banyak kaki. Okay. Kalajengking pun mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki lah. Dia ialah haiwan yang tiada tulang belakang dan mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Jadi nanti kalau kamu buat nota, untuk nota ini, kalau kamu mau lukis, dialu-alukan. Tapi saya tidak wajibkan lukis. Kamu hanya perlu tulis tajuk ini, badan bersegmen, buat satu kotak, dalam dia tulis nama aja. Oke, nama contoh-contoh ni lah. Alright. Next. Info sains, serangga ialah kumpulan haiwan yang paling besar. Oke, serangga masuk dalam kumpulan haiwan. Ingat dalam otak. Serangga mempunyai 950,000 spesies. Maksudnya ada 950,000 jenis serangga di dunia ni. Okey, dia ialah kumpulan haiwan yang paling besar lah. Okey. So, untuk hari ini kita sampai di sini saja. Jadi nota ringkas sebab subtopik seterusnya ada 5 kumpulan haiwan yang kita akan belajar lah. Jadi Miss stop di sini. Nanti kamu keliru kalau Miss campurkan vertebrata dengan invertebrata. Jadi sila buat nota dan hantar dalam masa yang ditetapkan lah. Okay, thank you. Bye bye.